Assalamualaikum. Murid-murid tahun 5. Hari ni cikgu akan tunjuk pada kamu. Ini video PDPR matematik tahun 5 untuk tajuk. Kamu boleh buka muka surat 166, buku teks kamu. Tajuknya selesaikan masalah. Di bawah tajuk masa dan waktu. Jadi selesaikan masalah ni kamu dah belajar kan. Cuma kali ni selesaikan masalah yang melibatkan masa dan waktu. Tambah waktu, tolak waktu. Gitulah. Jadi yang kamu dah belajar tu sebelum ni kita belajar tambah dan tolak masa kan. Jadi hari ni kita akan diberi dalam bentuk masalah dan kemudian kita akan selesaikan. Kalau kamu buka buku teks kamu, ni. Ni macam ni. Selesaikan masalah. Dia macam ni. Rajah di sebelah menunjukkan sepaket pes kari dan sepaket keripik kentang yang dibeli oleh Bimala. Hitung tempoh selamat digunakan dalam hari bagi pes kari itu. Tengok. Tarikh dikilangkan. Kemudian luput ni. Luput tarikh itu dah tak boleh guna dah sampai 8 bulan. Lepas pada tu dah tak boleh guna dah. Macam biasa. Kita akan fahami soalan, keluarkan maklumat, tentukan operasi dan kemudian kita selesaikan. Kalau ini contoh dalam buku teks kamu. Baiklah ya. Yang keripik kentang dia tak tulis pula. Kalau dia tulis, kita akan selesaikan yang tu tak. Tak apa. Kita cari yang lain ya. Baiklah. Sekejap. Baiklah ya. Kita akan jawab yang bawah ni. Maklumat ini terdapat pada sepaket keripik kentang di atas. Hitung tempoh selamat digunakan dalam hari bagi keripik itu. Ni. Dah terlepas dah. Sekejap. Tadi yang tu yang kari kan. Ni kentang. Kentang dia punya maklumat macam ni. Jadi kita akan selesaikan. Kamu tengok rujuk buku teks kamu ya. Cikgu letak. Baiklah. Kita contoh satu daripada cikgu ya. Nombor satu daripada cikgu. Nombor satu mula-mula ya. Mula-mula kita kena fahami soalan dan keluarkan maklumat soalan. Fahami soalan dan keluarkan maklumat. Seterusnya dia punya soalan tu nak tahu apa tu hari, hitung tempoh selamat digunakan dalam hari bagi keripik itu. Dan kemudian kita keluarkan maklumat tu. Maklumat yang diberi tarikh dikilangkan. Tarikh yang dikilangkan bila? 17 hari bulan 2 2020. Tarikh luput 17 hari bulan 8 2020. Baiklah. Ya, dia bagi tarikh hilang, tarikh luput dan kemudian dia mahu tempoh selamat. Tempoh selamat digunakan. Selamat guna ya. Berapa hari. Baiklah, kamu kena ingat ni. Tarikh dikilangkan bulan 2. Bulan 2 ada tahun lompat dan tahun tak lompat. Macam mana nak cari tahun lompat tu? Nanti kamu dah belajar dah kan. Nanti kita tengok nanti macam mana. Seterusnya kita dah tahu kan, fahami soalan tu. Dan kemudian kita akan hitungkan berapa hari ya. Berapa hari dan tambah operasinya. Operasi seterusnya operasi kena buat ialah operasi tambah.
Okey, tu. Kemudian kita dah tahu, dah faham soalan dan kemudian dah tahu operasi apa nak buat. Okey, kita selesaikan. Okey, mainlah kita selesaikan sekarang ya. Okey, baiklah ya. Okey, tengok. Untuk bulan Februari. Berapa hari? Februari dia sampai berapa? Bulan Ogos ya. Okey, Februari berapa hari? Februari, Mac berapa hari? April berapa hari? Februari, Mac, April, Mei berapa hari? Jun berapa hari? Julai berapa hari? Ogos berapa hari ya sampai Ogos. Okey, baiklah. Kita akan cari ya. Okey. Okey, untuk bulan Februari ni bermula daripada 17 Februari ya. Sampai berapa? Sampai 28 ke 29. Sebab bulan Februari dia special, ada 28 dan 29. Okey, tengok tahun di belakang tu. Tahun lompat ke tidak lompat? Okey, baiklah. Untuk yang bulan Februari ni, okey, kita kena macam mana kita nak tahu? Februari tu tahun tu 29 ke 28. Okey, caranya ialah ambil tahun tu 2020. Ni tahun 2020. Kita bahagi dengan 4. Kalau dia berbaki, itu ialah tahun lompat. Kalau dia tidak berbaki, tahun tu bukan tahun lompat. Okey, baiklah, mari kita cek tahun 2020 tu tahun lompat ke tidak tahun lompat. Okey, cikgu akan buat di sini ya. Okey, cikgu akan buat di sini. Okey, 2020 bahagi dengan 4. Okey. Okey. Pagar. Okey, 4 8 12 16 apa? 20. Cukup lah 20 lah. 2 3 4 5. Okey, dapat sifar. Okey, macam tu ya. Okey ya. Kita tengok 2020 ni lompat ke tidak. Okey. Okey, 2 tak boleh, tak ada sifar. 4 ada sifar. Okey. Okey, ni 2. Okey. 2 naik atas. 2 20 ada. Dah 5. 20 tiada baki. Okey. Seterusnya tak payah naik lah. Okey, 2 tak sifar. So 2 tak sifar 2. Okey, naik 20. Okey, 4 darab 5 20. Sifar tak sifar 2 darab 2 sifar. Okay, ada baki tak? Tak ada baki. So dia bukan tahun tahun lompat lah dianya kan. Tahun lompat ialah 29 hari. Tahun lompat 29 hari. Okey, jadi kita akan kira yang bulan Februari ni berapa hari. Okey, kamu boleh kira. Ambil kertas ke apa ke mana-mana. Okey, kirakan dia. Okey, ya, cikgu akan pakai cara tanda. Okey, Februari. Okey, Februari daripada 17 kan. Okey, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. So berapa hari kita ada tu? Okey, kita kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 hari. So 13 hari. Okey, bulan Mac cikgu dah ya. Ini tak perlu kira lah hari berapa kecuali Ogos nanti. Kita kena kira semula. Okey, Mac berapa hari? Mac. Cikgu dah ajarkan guna ni kan. Januari, Februari, Mac. Di atas 31 hari. Okey, April. Januari, Februari, Mac, April. Di bawah 30 hari. Mei, Januari, Februari, Mac, April, Mei di atas 31 hari. Mei, Jun dekat bawah 30 hari. Okey, Jun, Julai kat atas
31 hari. Okey, Ogos. Ogos berapa? Ada sampai Julai dah ni. Jadi kena kira di sini semula. Dia sebenarnya macam ni. Okey, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Ni Julai 31, Ogos pun 31. Okey, Ogos ni sampai 31. Tapi relax, kita bukan sampai 31, dia sampai 17 hari bulan je. Okey, jadi 1 hari bulan sampai 17 hari bulan berapa hari? 17 hari sahaja. Okey, jadi sekarang ni kita tambahkan ke semuanya. Okey, kita tambahkan ke semuanya. Okey, cikgu naikkan sikit. Okay, kita tambahkan ke semuanya. Okey, 13 hari tambah 31 hari tambah 30 hari tambah 31 hari tambah 30 hari tambah 31 hari tambah 17 hari. Berapa hari? So kita akan tambahkan lah. Okey, kita akan tambahkan ya. Okey, 13 tambah 31 kita tambahin. 13 tambah 31. Kita akan dapat ini 4, 1 tambah 3, 4 dah. Okey, tambah lagi yang ni. Tambah lagi 30 sama dengan 4 tambah sifat 4, 4 tambah 3 7. Tambah lagi yang ni 31. 4 tambah 1 5, 7 tambah 3 10. Dah. Okey, seterusnya tambah lagi yang ni 30, tambah lagi 30. Tu kita dapat ni 5, ni 3, 1. Okey. Seterusnya tambah lagi 31, tambah 31. Okey. 5 tambah 1 6, 3 tambah 3 6, ni 1. Okey, seterusnya tambah lagi yang ni 17. So kita dapat 6 tambah 7 13. 1 tambah 6 7 tambah 1 8. Ni 1. So kita dapat 183 hari. Okey, jadi tempoh selamat guna ialah 183 hari. Tu caranya. Okey, tolong pausekan dan salin. Okey, mula yang ni tu. Okey, pausekan dan salin dulu yang ni sampai sini. Okay, kemudian pausekan dan salin yang ni dulu. Okay, dan kemudian pausekan dan salin yang ni pula. Okey, baiklah, seterusnya cikgu contoh dua daripada cikgu nak ambil daripada soalan belakang buku teks ni, yang ni. Okey, kita nak selesaikan masalah yang berikut. Okey, yang A ni. Tempoh Puan Aminah menyediakan bahan dan memasak bubur kacang merah adalah seperti gambar yang ditunjukkan. Berapakah jumlah tempoh dalam jam dan minit dia menyiapkan hidangan itu? Okey, ni tengok. Merendam kacang merah 1/2/3 jam, kemudian memasak 50 minit. Sekarang dia nak apa? Jumlah tempoh. Okey, baiklah. Okey. Kita akan fahami soalan dan keluarkan maklumat. Okey, mula-mula kita akan fahami soalan. Okey, mula-mula fahami dan keluarkan fahami soalan dan keluarkan maklumat. Okey, kita faham soalan tu. Puan Aminah sediakan bahan dan masak bubur kacang. Okey, dia sedia bahan. Keluarkan maklumat. Sedia bahan selama 1/2/3 jam. Okey, dan kemudian masak bubur kacang tu selama 50 minit. Okey. Dan kemudian apa yang dia nak? Jumlah masa. Jumlah masa ya dalam jam dan minit. Keseluruhan inilah
dia masak ni. Okey, jadi bila dia nak jumlah masa tu, kita kena tahu operasi apa yang kita nak buat. Secara automatiknya kita tahu operasi tambah. Tambahlah masa tu. Okey, baiklah ya. Okey, baiklah, kita akan selesaikan sekejap. Okey, baiklah ya. Kita nak selesaikan ni. Okey, baiklah. Yang ni berkait dengan apa semua yang kita dah berkait dengan apa yang kita dah belajar sebelum ni. Tambah masa. Okey, jadi sekarang ni dia kata nak jumlahkan masa tu. Jadi sekarang ni operasi tambah yang kita tahu kan. Okey, jadi 1/2/3 jam kena tambah dengan 50 minit. Nak jawapan dalam jam dan minit. Betul tak? Okey, sekarang ni kita akan selesaikan. Okey, baiklah. Okey, sekarang ni ini 1/2/3 jam. Ini ialah nombor bercampur. 1 jam dan 2/3 jam. Jadi kita kena tukarkan ni. Okey, jadi yang mula-mula ni, yang depan ni kita dah dapat dah 1 jam. Okey, sekarang ni kita nak tukar 2/3 ni. 2/3 jam nak tukar pada minit. Tak boleh nak tukar pada jam dah, sebab dia kurang. Kurang daripada 1 jam. Okey, 2/3 jam. Okey, cikgu kalau pecahan, cikgu buat gambar terus. Lukis tu. Per 3. Okey. 2/3 jam. 1 jam 60 minit. 60 minit bahagi 3, 20 minit, 20 minit, 20 minit. Okey, jadi yang berloreknya 2. So berapa minit? 20 tambah 20 ya, 40 minit. So kita dah dapat dah yang kita tuliskan semula. Okey, jadi yang ni 1 jam 2/3 jam, 2/3 tu jadi 40 minit tambah 50 minit. Nak jawapan dalam jam dan minit. Okey, dah faham dah ini. Okey, jadi kita nak tambah yang ni. Bila nak tambah tu yang kita dah belajar je sebelum ni. Okey, buat jadual sebab dia ada jam, minit. Ya. Okey, jam. Tulis jam di sini. Kawasan jam, kawasan minit. Okey, jam minit berapa? Pertukaran dia 1 jam 60 minit. Okey, itu tuliskan balik ni. Okey, 1 jam 40 minit tambah 50 minit. Dalam minit 50 minit. Okey, tambah sorry. Okey, kita tambah ni yang minit ni. Sifar tambah sifar, 4 tambah 5 9. Dah. Okey, yang ni 1. Okey, baiklah. Ya, buat lepas tu kena buat apa? Tengok 90, tengok atas 60, lebih besar ni kan. Yang ni. Jadi kena tolak. Tolak 60. Bila tolak sini, tambah di sini 1. Tu kita buat. Sifar tolak sifar, sifar 9 tolak 6 3. Okey, 1 tambah 1 2. So kita dapat jawapan ialah 2 jam 30 minit. Faham? Senang saja sebab dah belajar dah sebelum ni. Cuma hari ni nak selesaikan, dia bagi soalan dalam masalah. Okey, jadi kena faham dan keluarkan maklumat. Okey, dan kemudian tentukan operasi. Okey, salin dulu ini. Okey, cikgu lupa nak bagi tahu tadi. Matematik 1. Okey, kalau dah habis matematik 1, matematik 2. Kalau dah habis juga, matematik 3. Okey, salin ini dulu. Pause kan, dah salin. Okey, dah siap. Okey, yang ni pula. Okey, pausekan dan salin. Okey, seterusnya contoh yang ketiga daripada cikgu ambil daripada buku teks juga soalannya. Okey, tengok surat berapa? 171 .
Kita tengok bangunan bersejarah. Usia pada tahun 2020. Masjid Jamek Kuala Lumpur 1.13 abad. Muzium Diraja Negara 92 tahun. Menara Condong Teluk Intan 1.35 abad. Okey. Tengok berdasarkan jadual usia bangunan bersejarah di atas. Okey, nombor 1, hitung beza usia dalam abad antara Masjid Jamek Kuala Lumpur dengan Menara Condong Teluk Intan di Perak. Nombor 2, berapa lebihnya usia dalam tahun bagi bangunan paling lama berbanding dengan bangunan paling baru. Okey, baiklah. Okey, macam biasa. Bila kita dapat soalan tu, kita kena faham soalan tu dan keluarkan maklumat. Okey, ni cikgu awal-awal dah buat. Okey, kita faham soalan tu. Kalau yang nombor 1 tu, dia nak beza usia dalam abad antara Masjid Jamek Kuala Lumpur dengan Menara Condong Teluk Intan. Bila beza? Okey. Beza apa kena buat? Tadi saya tak nak bagi tahu lepas ni. Okey. Nombor 1 tu. Okey. Nombor 2 relax dulu. Okey, nombor 1. Okey, maklumat kita dah keluarkan ya. Okey, nombor 1. Nombor 1 lama ni. Okey. Sekejap Okey, nombor 1. Okey. Operasi yang kita kena buat. Operasi. Apa yang dia nak? Kita dah faham dah maklumat, dah keluarkan maklumat. Okey, apa yang dia nak? Dia nak beza Masjid Jamek, Masjid Jamek Kuala Lumpur. Panjang tu dia. Masjid Jamek Kuala Lumpur dengan Menara Condong Teluk Intan. Kan? Berapa dia nak dalam abad? Dia nak dalam abad. Okey, baiklah. Okey. Okey, kita dah faham soalan, dah keluarkan maklumat apa yang dia nak. Okey, dan kemudian kita tentukan apa dia operasinya. Operasi apa kita kena buat? Sebab dia beza. Beza, kita kena buat operasi tolak. Okey, senang. Dia kata nak dalam abad. Okey. Masjid Jamek dengan Menara Condong Teluk Intan. Okey, siapa paling lama? 1.13 Masjid Jamek Condong Teluk Intan 1.35. Jadi 1.35 lebih besar. So kita buatlah 1.35 abad tolak 1.13 abad. Sama dengan dia nak jawapan dalam abad. Okey, senang. Jadi ni. Okey, jadi kita terus boleh buat direct Okey, cikgu naik. Okey, tolaklah 1.35 abad tolak. Okey, titik perpuluhan dulu. 1.3 depan dia 1. Kita tolak abad. Turun titik perpuluhan dulu. Okey, 5 tolak 3 2, 3 tolak 1 2, 1 tolak 1 sifar. Okey. Abad. So jawapan dia ialah, sebab dia nak dalam abad. Jadi kita macam ni lah, sifar perpuluhan 22 abad okey. Okey, sebab dia nak dalam abad. Kalau dia nak dalam tahun, kita kena tukarkan dia ke dalam tahun. Kalau dia nak dalam dekad, tukarkan dia dalam dekad. Okey, baiklah. Okey, untuk yang ni. Okey. Okey, macam mana kalau dia nak juga dalam tahun? Okey, tahun. Okey, berapa tahun? Okey, contohnya. Okey, baiklah. Kalau dia nak dalam tahun, okey. Baiklah. Abad tahun berapa? Satu abad 100 tahun. So sifar perpuluhan 22. Okey, besar kecil kena darab. Abad tahun 100. Okey, namanya berapa? Okey, tengok. Dia darab dengan nombor suami, isteri. Okey, ada 2 isteri. Okey. Cari titik
Bila suami seorang dan ada isteri, cari titik. Ada titik. Kalau tak ada titik, kita buat titik. Ni ada titik, tak apa. Okey. Lompat ke kanan. Okey, 2 isteri 2 kali lompat. 1 kali lompat, 2 kali lompat. Okey, titik di situ. So, jawapan dia okey 2 titik. Tak payah tulis dah. Sebab dia populasi sifar. Okey, so 22 tahun. Jawapan dia 22 tahun. Kita tukarkan saja kalau dia nak. Okey, tu contoh 3 daripada cikgu. Okey, pausekan. Salin dulu yang ni. Kemudian pausekan yang ni, salin pula yang ni. Okey, cikgu akan tunjukkan yang 2 pula. Berapa lebihnya usia dalam tahun bagi bangunan paling lama berbanding dengan bangunan paling baru. Okey, maklumat dah ada. Kita dah keluarkan. Okey, bangunan paling lama. Paling lama apa? Yang mana? 1.13 abad, 92 tahun, 1.35 abad. Yang paling lama Menara Condong Teluk Intan lah. Okey, dan kemudian yang paling baru 92 tahun Muzium Diraja Negara. So kita akan buat yang nombor 2 Roman. Okey, yang paling lama tadi 1.35 abad. Okey, tolak. Yang paling baru 92 tahun. Okey, dia ada cakap nak dalam apa? Dalam tahun. Okey, dalam tahun. Okey, baiklah. Okey, ni kita dah belajar. Okey, seterusnya. Macam mana? Ni abad. Boleh tolak tahun? Tak boleh. Dia mesti kena tolak yang sama. Okey, tak ada masalah. Kita tukarkan saja. Yang ni abad ni kepada tahun. Bila dah tukar pada tahun, boleh kita tolak yang tahun ni. Okey, baiklah. Kita akan mulakan proses penukaran dahulu. Okey, 1.35. Okey, abad tahun kena darab. Abad tahun berapa? 100. Okey, nombor suami, isteri-isteri. Okey, senang, boleh lompat titik ke kanan Okey. Cari titik, ada titik? Ada. Okey, lompat apa kali? 2 kali sebab ada 2 isteri. 1, 2. Titik situ. So, jawapannya ialah 135 tahun. Okey, terus kita tulis semula 135 tahun tolak 92 tahun sama dengan berapa tahun? Okey, teruslah kita tolak. Ya, cikgu tertinggal N. Terus kita tolak 135 tahun tolak 92 tahun. Okey, kita tolak Okey, tahunnya tu 5 tolak 2, 3. 3 tolak 9 tak boleh ambil sini. Tinggal sifar bagi dia 1. 13 tolak 9, 4. So, jawapannya ialah 43 tahun. Okey, tu yang nombor 2. Okey, pausekan dan salin. Okey, baiklah. Contoh 40 daripada cikgu. Cikgu nak ambil yang soalan E tu. Okey, kita nak selesaikan itu. Okey, yang berikut ialah perbualan antara 2 orang sahabat. Okey, Navin dengan Agus. Okey, Agus dulu bercakap sebab dia di atas. Saya belajar di SK Sentosa selama 4,5. 1/2 sama je. Setengah tahun dan 15 bulan di SK Sepayan. Dia belajar di dua buah sekolah. SK Sentosa 4,5 tahun dan SK Sepayan 15 bulan. Okey, Navin pun jawab juga. Oh, kalau begitu saya belajar sifar perpuluhan 75 tahun lebih lama daripada kamu di SK Sentosa. Okey, dah faham dah? Okey, ada 2 ni. Okey, nombor 1, jumlahkan tempoh dalam tahun dan bulan Agus belajar di kedua-dua buah sekolah. Dan nombor 2, cari tempoh dalam bulan Navin belajar di SK Sentosa. Okey, benda tu. Okey, cikgu dah keluarkan maklumat. Kita faham soalan dan keluarkan maklumat. Okey, ni dia maklumatnya. Agus 4,5 tahun di SK Sentosa, 15 bulan SK Sepayan. Navin sifar perpuluhan 75 tahun lebih lama di SK Sentosa.
berbanding Agus lah, sebab dia antara dua ni ya. Okey. Baiklah. Untuk nombor 1. Nombor 1 Roman tu. Okey. Dia suruh okey. Nombor kita dah ada maklumat. Okey, nombor 1 tu kita berdasarkan maklumat yang ni juga, okey, jumlahkan tempoh. Jumlahkan tempoh. Kata kunci dia jumlahkan. Bila jumlahkan tu operasinya ialah apa? Operasi tambah. Jumlahkan tempoh dalam tahun dan bulan Agus belajar di kedua-dua buah sekolah. Okey, Agus belajar di sekolah yang pertama 4,5 tahun. Okey, di SK Sepayan tambah 15 bulan. Nak jawapan dalam tahun dan bulan. Tahun dan bulan. Okey, baiklah. Dah. Okey, cikgu terus pergi pada ini ya. Okey, baiklah. Okey, baiklah. Ya. Macam mana ni? Kena tukarkanlah ni. Ni nombor bercampur. Okey, kita dah ada 4 tahun. Okey, dan kemudian ini setengah tahun. Setengah tahun kurang daripada setahun, kita kena tukarkan dia kepada bulan. Berapa bulan? Okey. Okey. Macam biasa cikgu kalau pecahan, cikgu lukis. 2 Okey, 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Tahun, bulan 12. Bagi 2, 6 bulan, 6 bulan, 12. 6 bulan, 12. Okey, yang berlorek 1. So 6 bulan. So kita tuliskan semula. Okey, 4 tahun 6 bulan. Okey, tambah 15 bulan. Nak jawapan dalam tahun dan bulan. Okey, dah dapat lagi kan? Okey, buat jadual. Okey, tahun, bulan. Okey. Okey, tahun bulan berapa? 12. Ini penting. Okey, kita teruskan. Okey. Jap. Okey. Okey, 4 tahun, 6 bulan tambah 15 bulan. Tambah. Kita tambahkan dia, ya. Okey, 6 tambah 5 11. 1 tambah 1 2. Okey, ini 4. Okey, seterusnya tengok ni. Jangan tengok ni. Besar kan? Okey, besar. Kita tolak 12. Ni tambah berapa? 1. Okey. Okey, 1 tolak 2 tak boleh, ambil sini tinggal 1, bagi dia 1. 11 tolak 2 9. 1 tolak 1 0. 4 tambah 1 5. So kita dapat jawapan 5 tahun 9 bulan. Okey. Faham ya? Okey, 5 tahun 9 bulan. Okey, dah dapat yang tu. Okey. Baiklah. Okey, okey. Tadi dah salin yang ni kan? Salin, pauskan dan salin yang ni. Okey, pauskan salin yang ni pula. Okey, pauskan dan salin yang ni pula. Okey. Keseluruhan ni. Okey. Okey, cikgu pergi kepada yang nombor 2 pula ya. Cari tempoh dalam bulan Navin belajar di SK Sentosa. Okey, baiklah ya. Kita nak cari tempoh dalam bulan Navin belajar di SK Sentosa. Okey, baiklah. Ya, Navin belajar di SK Sentosa. Kalau begitu saya belajar. Okey, ni maklumat dia. Mana dia maklumat dia? Jadi tunjuk. Okey, ini dia. Okey, ni maklumat dia. Okey. Navin belajar 0.75 tahun lebih lama di SK Sentosa berbanding Agus. Jadi 0.75 ni kena tambahlah dengan yang Agus belajar di SK Sentosa tu. Okey, baiklah. Tadi kita dah tahu dah. Okey, sorry. Okey. Okey, sekejap. Jadi
Navin belajar 0.75 bulan lebih lama, ya. Lebih lama berbanding Agus. Di SK Sentosa. Okey, Agus belajar ni siapa punya? Agus belajar 4,5 tahun. Okey, 4,5 tahun kita dah dapat dah tadi. Ya, sebab kita nak dalam bulan kan. Okey, kita dah tukar dah tadi. 4,5 tahun. Kita dah dapat 4 tahun 6 bulan. Jadi kita tambahkan dengan 4 tahun 6 bulan. Okey, dia nak jawapan dalam bulan. Okey, baiklah, relax. Okey. Bulan, tapi 0.75 bulan. Macam mana kita nak buat? Okey, relax, bertenang. Oh, cikgu tersilap. Bukan bulan di sini, tahun. Okey, baiklah, ya. Asyik baik cikgu perasan. Kalau awak ada depan cikgu, mesti awak dah tegur. Okey, baiklah, ya. Okey, sebenarnya kita kena tukarkan ni. Okey, kita dah buat kan. Okey, 0.75. Okey, tahun nak jadikan bulan. Besar kecil kena darab. Tahun bulan berapa? 1 tahun 12 bulan. Oh, sorry, bukan nombor suami isteri. Tak boleh lompat, kena darab. Okey, tak apa, kita darabkan saja. Okey, 0.75 darab 12, ya. 1 2 12. Okey, kita mulakan ni di sini. 2 darab 5 10. Itu ni atas. 2 darab 7 14 tambah 1 15. Okey, seterusnya 2 darab sifar tambah 1 1. Dia habis yang tu. Potongkan dia. Seterusnya yang ni, bawah ni. Okey, 1 darab 5 5, 1 darab 7 7, 1 darab sifar. Okey, tambahkan dia. So kita akan dapat ni sifar. Ni 5 tambah 5 10, 1 tambah 1 tambah 2 9. Okey, ni sifar, tak perlu tulis lah, ya. Okey, oh ni ada titik ni. Ya, okey. Titik 1 2 titik 1 2 titik. So kita dapat jawapan dia. Ni 9 bulan. Kita dah dapat dah yang ni 9 bulan. Okey, yang ni kena tukar juga sebab nak dalam bulan. Okey, kita tukarkan terus. Okey. Kita tukarkan terus, ya. Okey, sekejap, ya. Okey, kita tukarkan terus, ya. Jangan cikgu buat kat bawah. Okey. Ya. 4 tahun. Okey, 4 tahun. Bulan berapa? Tahun bulan besar kecil kena darab. Tahun bulan berapa? 12. 4 darab 12. Okey, dapat berapa? Okey. Kita dah 12 darab 4. 4 darab 2 8, 4 darab 1 4. So 48 bulan. Okey, kita dah dapat dah ni. Ni kita dah dapat dah 9 bulan, ni kita dah dapat dah 48 bulan. Okey, ni ni kita kena tambahkanlah sebab dengan yang ni. Sebab kita dah dapat bulan dah yang ni. Okey. Contohnya kita tambahkan bulan ni. Sekejap. Okey, 48 bulan tambah 6 bulan. Jadi dapat 8 tambah 6 14, 4 tambah 1 5. 54 bulan. Okey, jadi kita tuliskan semula. Okey, 0.75 tahun tu ialah berapa? 9 bulan. Okey, tulis 9 bulan tambah 4 tahun 6 bulan tu kita dah buat jumlahkan, kita dapat sama sekali 54 bulan. So nak jawapan dalam bulannya berapa? Kita pun buatlah 9 tambah 54. 9 tambah 4 13. 1 tambah 5 6. Dapat 63 bulan. So jawapannya ialah 63 bulan. Navin belajar di SK Sentosa. Okey, kamu pauskan dan salin. Okey, salin ini dulu. Okey, kemudian ini ya, pertukaran dia tu
Kita dah buat. Okey, dah kemudian ni. Okey. Okey. Baiklah, dah siap tu semua. Okey. Kamu buat latihan. Okey, muka surat 171 Muka surat 171. B dengan C saja. Dua soalan je. B dengan C sahaja ya. Okey. Baiklah, kita jumpa lagi. Video cikgu akan datang. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa tengok video selamatkan diri.